Tetapi riwayat itu apabila masuk dalam masyarakat kita, mereka tidak bawakan riwayat itu. Riwayat dalam Bukhari, yang semuanya kalau kita tanya orang ahli sunnah, kitab Bukhari memang paling tinggi, paling baik, paling sahih. Tetapi kalau perkara ini dia tak pakai pun. Orang ramai dia nak tahu apa, dia tak tahu apa, dia tak tahu, tak perasan pun. Yang ini ada dalam Bukhari. Yang dihidangkan kepada masyarakat ialah riwayat Ibnu Ishaq, merupakan seorang Syiah. Itu semua riwayat Ibnu Ishaq ada di dalam kitabnya, dalam Bukhari, dalam kitab-kitab kita, hadis-hadis yang lain yang rendah daripada Bukhari pun tak ada cerita tu. Tengok permainan mereka. Yang menjadi mangsa kita semua. Yang mengajar pun tidak bertanggungjawab, hanya pakai cedok, pakai sebar saja. Berulang-ulang kali, setiap kali maulid diulangi kisah itu, cerita itu. Tak puas-puas. Dan bahkan banyak dalam masyarakat kita ini yang tersebar itu adalah berdasarkan riwayat yang tidak sahih, bahkan riwayat yang maudhu'. Umpamanya, kalau Ma'al Hijrah, apa lambang Ma'al Hijrah? Ditulis ha, dan di belakang, latar belakang dia itu sarang laba-laba, jaring laba-laba. Itu semua berasaskan cerita yang karut. Kononnya laba-laba bila Nabi SAW bersembunyi di gua tu, bila dia lari daripada orang-orang kafir Quraisy, maka laba-laba pun membuat sarang dengan serta-merta di situ. Itu cerita yang tidak sahih. Artinya kita selalu dihidangkan dengan cerita-cerita, dengan perkara-perkara, ajaran-ajaran yang tidak sahih. Dan itu tersebar dengan meluas, sehingga di peringkat nasional, di peringkat kerajaan pun terima yang seumpama itu. Kita tak tahulah apa dia buat. Kalau kita yang belajar, siswa-siswi yang belajar perubatan ini, bayangkan, kita terlalu mengambil beratkan tentang makan minum. Makan minum ni besar. Persekitaran kita, di sekeliling kita ni kalau kotor, macam mana jadi? Kalau makanan tidak seimbang saja pun boleh menyebabkan macam-macam penyakit dah. Bagaimana kalau makanan beracun? Adakah harus kita makan? Tentu sekali tidak. Ini kehidupan kita untuk tubuh kita, untuk pemikiran kita, untuk jiwa kita. Yang akan merosakkannya ialah cerita-cerita karut seperti tadi. Dengan sebab itu kita mesti berhati-hati. Tidak semestinya yang tersebar, yang umum, meluas itu yang betul sebenarnya. Kalau kita nak tengok yang betul tak betul, senang saja. Yang tadi yang sebut Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi SAW itu ada dalam kitab mana? Tanya situ. Sudah, cukup. Yang sebut berhijrah pada waktu siang dari rumah Abu Bakar, semua keluarga Abu Bakar terlibat tu dalam kitab mana? Dalam kitab Bukhari. Sudah, cukup. Kenapa yang pandai-pandai pun tak boleh fikir perkara yang seperti ini? Yang belajar agama pun tak boleh menilai. Kalau dah ini yang terdapat di dalam kitab yang lebih sahih, artinya inilah yang sahih. Kenapa dipakai yang tidak sahih? Tengok, ini kecelaruan dalam masyarakat ilmu, masyarakat kita. Perkara yang seumpama ini mereka masih lagi tidak selesai. Begitu juga mungkin sudah disebar risalah itu tentang kelahiran dan kewafatan Nabi SAW. Itu pun yang selalu disebarkan, dan yang rasmi, hari rasmi, tutup cuti hari itu sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Padahal itu bukan yang sahih. Bukan yang sahih. Sepatutnya kita membiasakan diri menerima sesuatu yang sahih, yang bersih, yang tidak ada sebarang pencemaran. Sepatutnya begitu. Tetapi yang berlaku dalam hal agama kita, dalam hal sirah khususnya, banyak sekali penyelewengan dan pencemaran. Umpamanya dalam hal itu, saya tidak perlu bincangkan dengan lebih panjang dalam soal itu sebab boleh baca sendiri dalam risalah yang mungkin telah diedarkan. Ya. Itu dari segi hijrah Nabi SAW. Begitu juga selalu kita dengar, Nabi SAW dia pada masa nak Isra' Mi'raj, bukan Isra' Mi'raj daripada Masjidil Haram, tetapi daripada rumah Ummu Hani.
Selalu disebarkan perkara-perkara yang seumpama ini. Itu sebagai sebahagian dari sirah Nabi. Yang malangnya, perkara seumpama ini tersebut di dalam kitab Sukatan Al-Azhar sendiri. Yang disebarkan di sini umpamanya untuk pengajian SMU rasanya, SMU ada disebutkan cerita dan diterima, dan ini menjadi sukatan dan disahkan oleh Al-Azhar, universiti yang masyhur itu. Macam mana ini boleh berlaku? Itulah bendanya yang kita perlu kena berhati-hati, mesti dimurnikan, dibersihkan. Sebab apa? Jelas itu bercanggah. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram. Apa makna dari Masjidil Haram? Maknanya bermula di situ sampai ke Baitul Maqdis. Dia tak ada sebut dari rumah Ummu Hani. Tak ada. Kalau sesuatu riwayat itu ada dalam kitab mana pun, kalau bercanggah dengan Quran, kita tak boleh pakai riwayat itu. Ini mengikut kaedahnya. Mengikut kaedahnya begitu. Kita mesti kena pakai kaedah. Tak boleh ikut sesuka hati begitu. Apalagi dalam riwayat itu mengandungi unsur-unsur yang memburukkan, mencemarkan imej Nabi SAW. Nabi SAW dikatakan telah Mi'raj, bersembahyang bersama dengan Ummu Hani, bersembahyang Isya bersama dengan Ummu Hani. Bila dia balik daripada Mi'raj, dia sembahyang subuh dan dia nak pergi cerita kepada orang ramai. Tetapi Ummu Hani macam isterinya, digambarkan macam isteri Nabi SAW, memegang kain Nabi SAW, jangan pergi, sehingga nampak perut Nabi SAW. Digambarkan oleh Ibnu Ishaq macam kain kibti berlipatnya perut Nabi SAW. Bila begitu, ini keadaannya. Padahalnya Ummu Hani itu pada ketika itu belum Islam lagi. Peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku bila? Ummu Hani Islam bila? Ummu Hani Islam pada 8 Hijrah, pembukaan Mekah, Fathi Mekah, 8 Hijrah. Sedangkan peristiwa ini berlaku sebelum Hijrah. Dia belum Islam lagi. Dan Ummu Hani ada suaminya, Hubairah. Hubairah itu musuh ketat Nabi SAW, salah seorang yang dahagakan darah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW pergi tidur di rumah isteri orang? Dia pergi tidur situ. Dia bersembahyang dengan orang yang bukan Islam. Sedangkan sembahyang itu baru difardukan setelah Mi'raj. Bagaimana dia bersembahyang terlebih dahulu? Ini perkara yang perlu difikir. Tetapi kebanyakan dalam masyarakat ini malangnya, inilah yang menduka citakan, mereka sebarkan benda-benda yang tidak ada asas, benda-benda yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih, dan mencemarkan kedudukan Nabi SAW. Itu yang paling malang. Kalau kita perhatikan tadi, Hubairah musuh Nabi SAW, Ummu Hani belum Islam. Nabi SAW pergi ke rumah Ummu Hani, dia kan ada anak isteri, dia ada anak isterinya. Bagaimana dia boleh tinggal anak isteri dia? Dia tinggalkan kepada siapa? Pergi tidur di rumah orang. Ini sesuatu yang tidak sesuai sama sekali. Tetapi kenapa ke cerita ini dia ada-adakan? Kerana Ummu Hani itu adalah kakak Sayyidina Ali. Itu saja. Itu saja. Oleh kerana kita tidak tahu peranan Syiah dalam merosakkan sejarah Islam, kita tidak tahu. Kita ingat cerita ni begitu saja, selapis begitu saja. Tidak ada apa-apa maksud di sebaliknya. Padahal ia adalah rekaan golongan yang sesat ini untuk menyesatkan kita bersama-sama mereka. Itu hakikatnya. Ini di sebalik kisah di rumah Ummu Hani. Itu sama sekali tidak benar, bercanggah dengan Al-Quran. Kalau kita tengok lagi, ini yang banyak dalam Ibnu Ishaq, dan banyak lagi sebenarnya dalam kitab-kitab yang lain. Bukan dalam Ibnu Ishaq saja, dalam kitab-kitab kita pun ada juga. Dengan sebab itulah kena belajar. Kena belajar, terutamanya hadis. Umpamanya dalam hadis Abu Dawud, dalam Musnad Ahmad dan sebagainya, ada tersebut
bahawa Nabi SAW